Ulang kaji kod tata laku Aeon pada kali ini adalah berasaskan buku komik ini yang menceritakan tentang sejarah asal-usul Aeon atau dikenali sebagai Aeon DNA. Video kali ini akan mengisahkan ringkasan dari komik ini yang terbahagi kepada 5 cerita pendek. Kisah ini bermula daripada pengasasnya iaitu Sozaemon Okada. Beliau ialah moyang kepada Takuya Okada, iaitu pengerusi kehormat dan penasihat Aeon terkini yang juga merupakan bapa kepada CEO kumpulan Aeon, Motoya Okada. Mari kita mulakan dengan cerita yang pertama iaitu Semangat Seorang Peniaga. 7 generasi sebelum Takuya Okada, Sozaemon Okada telah memulakan perniagaan Shinoharaya yang kemudiannya ditukar kepada Okadaya dan menjalankan perniagaan fabrik kimono sekitar tahun 1760 yang merupakan pelopor Aeon. Sozaemon Okada bermula sebagai seorang penjaja dari Yokkaichi yang menjaja dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mengembara sambil membawa barangnya yang diikat kepada kanda dan dibawa setiap masa. Oh, panasnya hari ni. Alamak. Oh, Bocot. Adik. Apa ni? Maafkan saya, makcik. Maafkan saya. Awak terjatuh dalam bakul yang penuh dengan baja kompos. Mesti sedap bau dia. Awak ni datang jauh dari Yokkaichi? Ya, saya pun nak pergi ke tempat yang tak ada peniaga lain pergi untuk dapatkan lagi banyak hasil. Bagusnya awak ni. Saya ni tak adalah bagus mana orangnya. Dari segi status sosial, kita peniaga ni taraf paling rendah dalam masyarakat. Paling tinggi taraf samurai. Lepas tu, petani macam makcik, last sekali baru peniaga. Tak adil betul. Makcik rasa kamu ni bercita-cita tinggi dan bangga orangnya. Sebab tu awak rasa status peniaga tu tak adil. Bercita-cita tinggi tu saya tak pasti. Tapi saya selalu teringin dan berfikir macam mana nak luaskan bisnes saya. Sekarang ni, saya mampu nak mengembara sejauh mana yang boleh. Sebab tu saya dah pergi banyak tempat setiap hari. Kita tak mampu nak tunggu customer datang kat kita. Kita sendiri yang kena pergi keluar dan cari peluang nak berniaga. Makcik ni petani. Makcik ni bukan tahu sangat pasal bisnes. Tapi makcik nampak awak ni orang ni rajin dan fokus dalam bisnes. Kalau nak berjaya, saya kena kerja lebih keras untuk elak apa-apa halangan yang datang. Macam batu yang saya tersepak tadi. Lawak jugalah awak ni. Oh, terima kasih atas pujian makcik. Dalam perjalanan, Sozaemon pernah dituduh sebagai pencuri oleh penduduk di kawasan tersebut. Pencuri! Ha? Pencuri? Ada pencuri ke? Mana? Mana pencuri tu? Bukan, saya bukan pencuri. Alamak, habislah. Nanti. Awak semua dah silap ni. Saya tak curi apa-apa pun. Kau ingat kau boleh terlepas ke? Apa lagi? Jom kita belasah dia. Percayalah, saya tak salah. Habis tu, kenapa kau cuba nak buka pintu rumah kosong tu? Alah, saya tak tahulah tak ada orang kat dalam. Saya cuma nak ketuk je, nak jual barang saya. Saya ni peniaga, bukan pencuri. Kalau macam tu, tunjukkan bukti yang awak ni peniaga. Apa bukti? Sozaemon cuba untuk mempertahankan diri dengan menunjukkan kanda dan fabrik yang dibawanya sebagai bukti bahawa beliau seorang peniaga dan bukannya pencuri. Namun, penduduk tetap berkeras bahawa beliau berpura-pura menjadi seorang peniaga. Ni saya punya kanda. Ni pula kain-kain yang saya nak jual. Maksud awak barang ni semua ke? Awak berlakon je jadi peniaga. Semua barang curikan. Jangan haraplah semua ni bukti. Tidak! Nasib Sozaemon baik apabila seorang petani telah membersihkan namanya dengan menunjukkan tangannya kepada penduduk di situ. Tangannya yang kasar dan berparut menjadi bukti yang menunjukkan usaha kerasnya sebagai seorang peniaga. Tidak! Hei, hentikan semua ni.
Itu bukan bini tuan tanah ke, Puan Doraemon? Dia ni peniaga tau, bukannya pencuri. Saya kenal makcik ni. Dah ramai sangat peniaga menyamar jadi pencuri. Rumah saya pun kena rompak itu. Mungkin memang ada pencuri kat area sini, tapi pemuda ni bukan pencuri. Betul kata mak saya, dia ni peniaga yang baik. Mana ada peniaga yang baik dalam dunia ni? Diorang ni buat duit tapi tak usaha langsung. Betul. Ni semua prejudis. So Zaimon, tunjuk kat diorang tangan awak sebagai bukti sekarang. Tak ada siapa yang tangan dia boleh melecet dan kasar dalam satu hari. Ini bukti yang pemuda ni seorang peniaga yang bersungguh-sungguh. Orang yang ada tangan macam ni tak mungkin pemalas. Tangan macam ni milik orang yang kerja keras, macam petani. Akhirnya, penduduk di situ percaya bahawa Sozaimon seorang peniaga. Malah, pemilik kepada tangan yang sebegitu rupa tidak mungkin seorang pencuri. Maaflah, kita orang dah salah faham. Lagipun, Sozaimon ni datang jauh dari Yokkaichi ke kampung kita nak jual barang-barang dia. Apa kata kita tengok-tengok? Kotlah ada yang berkenan. Minta maaf tau. Kalau macam ni, saya pun nak beli satu. Saya nak lah. Tengok-tengok apa yang ada. Ni popular tak kat bandar? Tangannya menunjukkan kerja kerasnya sebagai peniaga yang mengangkat kandar dan barang jualannya untuk memenuhi permintaan pelanggan dari satu bandar ke bandar yang lain. Tindakan seperti ini melambangkan falsafah pelanggan didahulukan, iaitu sentiasa memberi keutamaan ke arah kepuasan pelanggan yang telah terhasil semenjak era Sozaimon. Aeon bertekad untuk sentiasa menggunakan langkah yang inovatif dan berusaha untuk mencapai pembaharuan dengan memelihara falsafah dan sentiasa memberi keutamaan kepada pelanggan. Cerita kedua, memperoleh keuntungan ketika pasaran sedang merosot. Pada zaman dahulu, Okadaya hanyalah sebuah kedai fabrik kecil dan mereka menjual barangan dengan mengadakan pameran jualan di rumah-rumah besar di kampung. Pada April 1920, Soichiro Okada, iaitu ayah kepada Takuya Okada, pengerusi kehormat Aeon dan penasihat, telah menjayakan perniagaan Okadaya. Cantiknya kain ni. Nampak sesuai dengan Cik. Ya ke? Kalau macam tu saya ambil ni lah. Terima kasih Cik, pilihan yang tepat sekali. Terima kasih. Selamat datang lagi. Jom bersurai. Baik, Puan. Bagus sales kita hari ni. Boleh dapat increment ni rasanya. Namun, pada 1920, kejatuhan ekonomi yang teruk telah memberi kesan kepada Okadaya. Oleh itu, inventory secara besar-besaran telah diadakan di gudang. Alamak, Apa hal ni? habislah kita, Tuan. Pasaran sultan mentah dah jatuh. Jatuh? Biar betul. Awak ni biar betul. Tak ada tanda-tanda pun. Memang betul lah. Oh, maksudnya nilai produk kimono akan jatuh. Kita kena buat sesuatu. Ni mungkin permulaan untuk satu bencana. Akan ada gangguan ekonomi yang besar ni. Yang penting sekarang ni, bila nak pulih balik? Tak ada siapa tahu. Kita tak boleh nak bergantung kat benda yang tak pasti. Habis tu, apa yang kita boleh buat? Tiap-tiap hari pasaran asyik jatuh. Bagi je diskaun. Kita buat diskaun biasa je untuk pulihkan balik modal kita. Tapi, awak rasa pelanggan akan tertarik ke nak beli dengan harga macam tu? Lebih baik saya tunggu lagi banyak diskaun. Oh, maksudnya kita kena offer harga yang paling rendah. Maksudnya, kita mungkin akan rugi besar. Berbaloi ke? Soemon Okada kelima, iaitu datuk kepada Takuya Okada, telah memberitahu Soichiro Okada untuk menjual semua barangan dengan harga beli. Beliau bertanyakan kepada pekerja baru yang kurang berpengalaman tanpa maklumat tentang kos untuk menentukan harga jualan. Peniaga ni kenalah kuat semangat dan berpandangan jauh untuk betul-betul faham tentang perniagaan.
Bila kamu rasa lemah dan tak pasti, kamu boleh jadi berat sebelah dan pemandangan sempit. Badan saya ni mungkin tengah sakit, tapi saya masih lagi pandangan jauh. Walaupun terlantar kat katil ni, tiap-tiap hari saya baca surat khabar. Saya tahu pasal kejatuhan pasaran baru-baru ni. Ayah, tolong nasihatkan kami. Semua orang dengar sini. Kamu semua kena anggap yang semua barang dekat Okadaya sekarang ni tak ada nilai langsung. Tak ada nilai langsung? Apa maksud ayah? Kamu semua ni masih ditakut lama. Kita kena buat sesuatu yang drastik untuk tangani masalah ni. Kamu kena lupakan pasal kos. Lepas tu, jual semua barang sampai habis. Isu sekarang ni, berapa banyak kita nak bagi diskaun? Apa pendapat kamu, Soichiro? Mungkin saya akan bagi separuh harga. Murah sangat tu. Tak ada murahnya. Situasi sekarang ni lagi serius dari apa yang kamu fikir. Awak yang kat sana tu, apa awak rasa? Tuan tanya saya? Kalau awak sebagai customer, berapa banyak diskaun yang awak rasa harga menarik? Saya rasa separuh dari separuh harga. Bagus. Harga tu lah. Sebab ketua kerani ni semua tahu tentang kos dia. Dia orang tak boleh nak bagi diskaun besar. Sekarang ni, awak tanya budak-budak ni semua. Biar dia orang yang tentukan harga untuk jualan diskaun. Barulah kita boleh tentukan harga yang customer rasa berbaloi. Okey, kita buat ikut apa yang Tuan Besar cakap tadi. Baik. Okey semua. Kita jual sebanyak mungkin. Tuan, cakap kuat macam tu buat Tuan cepat penat. Tak, baring tak buat apa-apa atas katil ni lagi penat. Sekali-sekala kenalah kecoh sikit. Kalau tak, boleh mati kebosanan saya ni. Rendah betul harga kali ni. Macam nak bagi free terus je. Tapi diskaun besar boleh rugi besar tau. Apa kita nak buat lepas ni? Itulah pasal aku pun tak tahu apa yang Tuan Besar fikir. Sekarang kita pergi beli barang. Ini arahan yang seterusnya dari Tuan Besar. Okey, baik. Oh, ni ke kilang dia. Tak ada bunyi mesin pun dekat kilang tekstil. Nampaknya situasi dia lagi teruk dari sangkaan kita. Selamat datang, sila masuk. Kilang ni dah tak beroperasi ke? Sebab dah tak ada orang nak beli barang kita. Ada pemilik kilang yang sampai bunuh diri. Teruknya, bukan salah Encik pasaran jatuh. Kalau Encik beli produk kami akan terselamat. Saya boleh bagi diskaun. Terima kasih atas tawaran Encik. Jangan risau, saya datang ni nak buat pembelian besar-besaran. Terima kasih Encik. Wah, tengoklah semua barang ni. Wah, tak pernah kita beli banyak macam ni. Kita dah berjaya beli barang baru. Sekarang kita buat jualan murah besar-besaran macam arahan dari Tuan Besar. Ini akan jadi jualan terbesar Okadaya sejak ditubuhkan. Menggunakan teater, kita akan adakan jualan diskaun dari 1 Mei selama 3 hari. Tapi, kita kena rahsiakan. Kita cetak salah kita di Osaka supaya pesaing tempatan tak perasan jualan besar-besaran ni. Soichiro Okada kemudian menggunakan duit daripada hasil tersebut untuk membeli produk terbaru. Kemudian, produk baru ini telah dijual pada harga yang berpatutan kepada pelanggan. Okadaya telah mengadakan jualan diskaun melalui cara ini. Saya ambil yang ni. Saya ambil ni dah ni. Saya nak beli ni, cepat sikit. Jangan tolak-tolak ya. Anda akan dilayan sebentar lagi. Awak tu yang tak cukup tangan. Wah, kalaulah saya ada lebih dari 2 tangan. Apa kata guna jari kaki untuk kira duit tu? Jualan diskaun kita memang hebat. Kita berjaya dapatkan banyak jualan. Ramai yang puji Okadaya jual barangan berkualiti pada harga yang berpatutan. Baguslah kalau macam tu. Gunakan duit tu untuk beli lagi banyak barang. Lepas tu, buat lagi jualan diskaun. Okadaya telah mendapat hasil pendapatan yang lebih dari mencukupi untuk menutup kerugian asal menggunakan keuntungan yang diperoleh. Kita tak payah risau pasaran jatuh. Peruncit ni kena dapatkan dan tawarkan barangan pada masa yang sesuai dan berpatutan untuk memenuhi kehendak pelanggan. Macam tu rupanya, saya kagum. Tuan Besar kita memang banyak idea. Mengapa kita perlu memperoleh keuntungan ketika ekonomi sedang merosot? Dalam autobiografinya, Takuya Okada berkata bahawa setiap manusia, perniagaan dan ekonomi pasti akan berdepan dengan risiko yang paling tinggi apabila ia sentiasa meningkat dan mencapai tahap yang tertinggi
kerana apa sahaja yang naik pasti akan turun juga. Beliau turut menekankan bahawa peniaga yang berwibawa pasti akan memberi manfaat kepada pelanggan, terutamanya semasa ekonomi sedang merosot. Kebanyakan syarikat akan memperoleh keuntungan semasa ekonomi sedang naik dan berhadapan dengan kerugian jika ekonomi jatuh. Jika kita membuat keuntungan semasa ekonomi merosot, ini akan membezakan kita dengan pesaing yang lain. Kita juga akan mendapatkan kepercayaan pelanggan untuk jangka masa yang panjang. Kita perlu sentiasa fikirkan tentang nilai yang pelanggan inginkan dan bukannya keuntungan jangka masa pendek berdasarkan struktur kos kita. Cerita ketiga, bangkit semula dari kemusnahan. Perang Dunia Kedua telah memusnahkan seluruh bandar Yokkaichi termasuk Okadaya. Namun, Takuya Okada dan kakaknya Chizuko Okada mengekalkan semangat Okadaya yang tidak berputus asa dan membina semula Okadaya pada bulan Mac 1946. Apa dah jadi ni? Mana Okadaya? Dah musnah? Okadaya dah habis musnah? Rumah utama pun dah habis terbakar. Gudang kita terselamat dari api. Saya teringat zaman Okadaya dan rekod bisnes kita. Apa ni? Diary ayah saya. Tak tahu pun dia simpan kat sini. Matlamat saya nak berniaga di sepanjang jalan Tokaido sampai ke Tokyo untuk jumpa dengan Encik Ichi Shibusawa, Ketua Persatuan Perdagangan Tokyo. Pada usia 16 tahun, Soichiro telah mencapai matlamatnya. Ichi Shibusawa ialah seorang hartawan yang telah mengasaskan perniagaan seperti First National Bank, Toyobo and Oji Paper dan sangat berpengaruh dalam industri perbankan. Wow, tak sangka ayah betul-betul sampai ke Tokyo. Meniaga produk tempatan untuk menampung belanja dia ke Tokyo. Ayah betul-betul jumpa dengan Ichi Shibusawa pula tu. Hebatlah ayah dengan kawan-kawan dia dan Encik Shibusawa yang sanggup meluangkan masa untuk jumpa pelajar muda dari kampung. Hebatnya tak sangka. Ini mesej dari ayah. Ayah cuba nak beritahu yang saya kena bercita-cita tinggi. Takuya! Kakak Chizuko. Tak sangka kamu masih hidup. Happynya dapat jumpa kamu lagi. Saya pun happy dapat jumpa kakak. Kamu terselamat sebab kamu dilahirkan bawah bintang yang bertuah. Seronok saya dengar kamu nak buka bisnes balik. Ya, perang ini dah musnahkan semua orang. Orang dah putus harapan dan tak tahu nak buat apa. Saya faham perasaan ni orang sebab saya juga kehilangan mak ayah dan kakak sejak kecil. Kita yang masih hidup ni kena hidup sebaik mungkin. Saya rasa inilah mesej yang nak disampaikan ayah saya. Walaupun saya tak berapa kenal dengan ayah, saya faham ni semua melalui diary dia. Kita boleh buka balik kedai dalam beberapa bulan lagi. Bagus, akhirnya kita boleh buka balik kedai kita. Akak sampai tak boleh nak enjoy makanan bila bawa kawalan tentera. Miskin-miskin kita pun semua benda rasa lagi sedap sekarang ni. Akak suka bila kita aman macam ni. Sekarang kita dah bebas dari penindasan pihak berkuasa. Saya akan buat papan iklan besar untuk tunjuk kesungguhan kita untuk luaskan kedai. Bagus idea tu. Tak sabarnya nak bayangkan kedai yang serba baru. Kita berjaya. Kedai kita akhirnya. Mereka telah mengadakan jualan murah dan diskaun besar dengan slogan bangkit semula dari kemusnahan untuk menggalakkan dan memberi inspirasi kepada orang ramai dan penduduk setempat. Wah, Hebat bangunan ni. Tu saya punya. saya beli. Tunggu. Apa kata kita agihkan risalah dalam surat khabar? Bagus juga idea tu. Risalah? Ia mengingatkan saya pada masa dahulu. Tak sabar rasanya. Apa kita punya slogan?
Bunyi dia kena memberi inspirasi dan mempesonakan. Yelah. Kena ada ayat yang power dan menarik. Macam mana dengan bangkit semula dari kemusnahan? Bunyi macam slogan rasmi lah pula. Mungkin terlalu sastra untuk risalah. Saya suka! Dia menggambarkan semangat kita yang kuat untuk bangkit dari kemusnahan akibat kebakaran dan mulakan semula bisnes kita. Boleh pakai ke ni? Tak pastilah pula. Jangan risau. Harap-harap berjaya untuk tarik orang ramai. Terima kasih kerana Bangkit semula dari kemusnahan. Sekarang kita dah buka. Jangan tolak! Bestnya, baiklah harga dia. Saya ambil ni. Oh, ramai yang datang membeli. Lega rasa. Tapi sesak juga pelanggan nak membeli. Ada, terima kasih untuk ni. Terima kasih banyak. Tak, saya yang patut berterima kasih. Kami yang terhutang budi. Masa peperangan hari tu, kita semua rindu risalah jualan diskaun macam ni. Saya buka je surat khabar, ternampak risalah Encik yang bertajuk Bangkit Semula dari Kemusnahan. Jadi, kami pun datang. Dia betul-betul buat saya rasa macam kita bangkit balik dari kemusnahan. Saya tak pernah enjoy shopping macam ni selalunya. Saya pun. Ni pengalaman shopping yang paling tak boleh saya lupakan. Betul. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih kepada semua pelanggan kami. Tak sangka, ini pengalaman yang lebih dari jangkaan saya. Ayah, perwujudan ini satu bisnes yang hebat. Dengan ini, terhasillah prinsip Aeon iaitu perniagaan runcit ialah industri keamanan. Keselesaan untuk membeli belah dan menjalankan perniagaan hanya boleh berjaya di dalam masyarakat yang hidup dalam keadaan aman. Jualan diskaun kita memang laris. Cik Zuko, saya belajar sesuatu hari ini. Perwujudan ini satu industri keamanan. Betul, kuasa untuk membeli belah dan berbisnes ni boleh berjaya dalam masyarakat yang aman. Dekat mana ada bisnes runcit yang berjaya, kat situlah adanya keamanan. Bila lagi kita nak tengok pemandangan macam ni? Betul tu. Apakah kepentingan bangkit semula dari kemusnahan dalam perniagaan hari ini? Peranan seorang peruncit adalah penting untuk membantu komuniti tempatan bangkit semula dari kemusnahan dan memberi harapan kepada mereka yang berhadapan dengan kesusahan. Aeon sentiasa bersedia untuk menyumbang kepada komuniti tempatan melalui pelbagai inisiatif. Inisiatif kebajikan sosial pertama Aeon adalah Fujukai, satu yayasan untuk membantu kanak-kanak yang kehilangan ibu bapa dalam kemalangan jalan raya. Ini adalah idea daripada Takuya Okada yang kehilangan bapanya semasa berumur 2 tahun dan ibunya pula semasa berusia 10 tahun. Satu gempa bumi besar telah melanda Tohoku, Jepun dan pusat membeli belah Aeon Ishinomaki telah digunakan sebagai pusat pemindahan untuk menyokong 2,500 mangsa. Malah, Aeon turut memberi sumbangan kewangan, makanan dan barang keperluan harian kepada mangsa bencana tersebut. Cerita keempat, meletakkan roda di tiang utama. Selepas Perang Dunia Kedua pada tahun 1949, Takuya Okada telah memutuskan untuk memindahkan perniagaan Okadaya dari Tsuji ke Shindo. Ya, saya nampak Shindo hari ni. Kita pasti akan dapat lagi ramai customer kalau kita pindah ke kawasan tu. Saya tak rasa nak berpindah ni senang. Dah lama penduduk di Suji sokong kita. Betul tu. Suji ni pusat bandar yang tertua di Yukachi. Boleh ke kita masuk ke tempat baru dan asing dengan berjaya? Kakak Shizuko, kakak yang beritahu saya pasal Shindo ni. Apa pendapat kakak? Saya dapati Shindo ni sangat menarik. Tapi, kita boleh juga ubah suai kedai ni. Saya setuju kalau kita ubah suai kedai ni.
Bagus untuk tarik ramai pelanggan. Tapi kalau Shindo maju nanti, pelanggan mungkin lagi suka pergi ke Shindo dari Suji. Kalau ni betul-betul terjadi, nanti kita dah terlambat nak buat apa-apa. Janganlah fikir macam tu. Tempat ni pun akan berkembang juga. Betul. Kita tak payah ambil risiko besar. Kita kena berhati-hati kalau nak pindah. Okey, nanti saya fikirkan dulu. Encik, kat sini akan ada pembinaan ke? Ya, akan ada projek untuk lebarkan jalan. Jalan 8 meter ni akan dilebarkan ke 22 meter. 22 meter? Kerajaan bandar ramalkan akan ada peningkatan trafik dekat Shindo. Ni projek kerajaan bandar. Tapi saya rasa kita tak perlu jalan yang besar pun. Betul sangkaan saya, Shindo akan jadi pusat bandar yang besar. Okadaya kena pindah ke kawasan ni. Aduh, sakit tangan akak. Jom tengok Kak Chizuko. Tengoklah. Ramai betul orang jalan kat sini. Cuba bayangkan macam mana keadaan dia lepas dilebarkan ke 22 meter. Betul tu. Kawasan ni akan jadi lagi canggih. Kawasan ini akan jadi pusat Yokkaichi. Ya, kawasan ni memang tengah popular sekarang ni. Kedai-kedai kat Jalan Ginza Tatemachi pun akan pindah kat sini. Nampak gaya macam pengurus kedai sekarang ni nak permulaan yang baru di kawasan-kawasan yang bangun daripada duduk pusat bandar yang pernah maju tapi makin merosot. Pemindahan ini berasaskan semangat Okadaya untuk berpindah ke lokasi yang lebih baik sebagai tindak balas terhadap perubahan dalam kehendak pelanggan. Kamu semua ni dah salah faham dengan tradisi Okadaya. Masa zaman Tuan Soemon kelima, Okadaya berpindah ke Suji dari Kyokumachi. Tanah ni bukan diwarisi dari ayah ke anak. Sebelum Kyokumachi, Okadaya ni ada kat tempat lain. Maksudnya, dah jadi tradisi Okadaya berpindah untuk cari lokasi yang lebih baik untuk memenuhi perubahan demi kehendak pelanggan. Macam tu ke? Maksudnya kita dah salah faham lah ni. Kenapa nenek moyang kita tentukan untuk berpindah? Sebab diorang ni lebih utamakan bisnes kepada pelanggan. Soemon kelima, Datuk kepada Takuya pernah cakap, Letakkan roda pada tiang utama. Menurut Soemon Okada kelima, tiang utama berperanan untuk menampung struktur rumah secara keseluruhan dan perlu dipasang dengan teguh dan tidak boleh dipindahkan. Letak roda pada tiang utama? tiang utama ni menampung seluruh struktur rumah. Tiang utama kena dipasang dengan teguh. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan perkara-perkara penting yang tak boleh diubah. Tapi, menurut Soemon kelima, kita kena letak roda dekat tiang supaya rumah tu boleh bergerak bila-bila diperlukan. Maksudnya, kita kena fleksibel dan boleh bergerak untuk berdepan dengan perubahan. Oh, macam tu. Namun, kita perlu meletakkan roda pada struktur asas supaya rumah boleh dipindahkan apabila perlu. Apa yang beliau maksudkan ialah kita perlu lebih fleksibel dan sentiasa bersedia untuk pergi ke mana saja untuk berhadapan dengan perubahan. Dalam bisnes, kita kena bertindak berasaskan keperluan pelanggan yang selalu berubah. Penting untuk kita berubah supaya dapat menyelesaikan diri dengan perubahan. Bermula dari menjajah, bisnes Okadaya berkembang pesat hasil daripada usaha untuk memenuhi keperluan pelanggan. Kalaulah moyang-moyang Okadaya ada di sini hari ini, mesti diorang tolak bantahan kita semua. Lepas tu gelakkan kita dengan kata, Peniaga biasa selalu cari idea baru untuk meningkatkan kemudahan pelanggan tanpa teragak-agak untuk buat perubahan. Bermula dari menjaja, perniagaan Okadaya sentiasa berkembang berdasarkan usaha untuk mencapai kehendak pelanggan. Ini menunjukkan bahawa peniaga perlu sentiasa mencari idea baru supaya dapat meningkatkan lagi kesenangan pelanggan tanpa teragak-agak untuk membuat perubahan. sekarang kamu semua nampak kan yang Takuya ni tuan kepada Okadaya yang berwibawa dan berlandaskan ajaran-ajaran yang terdahulu. Kalau ada yang cuba nak hentikan Takuya daripada pindahkan tiang utama Okadaya, kamu boleh berhenti dari kerja sebagai kerani di sini. Terima kasih semua. Apakah kepentingan meletakkan roda kepada tiang utama di Aeon Beat? Aeon sentiasa berusaha untuk membangunkan pusat membeli belah dengan menyediakan pelbagai perkhidmatan untuk memenuhi keperluan gaya hidup pelanggan yang berbeza.
oleh kerana peruncitan adalah industri yang sentiasa berubah dan berkembang, adalah penting untuk beralih ke pasaran pertumbuhan dan sentiasa membuat perubahan untuk menyesuaikan diri dengan keperluan pelanggan. Kita perlu memahami trend terkini sama ada besar atau kecil sejajar dengan perubahan dalam keperluan pelanggan. Penyesuaian Aeon Big terhadap perubahan dalam keperluan pelanggan dapat dilihat pada pembukaan stor terbaru Aeon Big iaitu Aeon Big Danau Kota, di mana trend pelanggan masa kini adalah untuk mencari pengalaman membeli belah yang setempat, mudah dan cepat. Cerita kelima, hubungan perniagaan berasaskan falsafah bersama. Selepas berpindah ke Suwa-Shindo, Okadaya telah berjaya meningkatkan jualan tahunannya kepada 60 juta yen pada tahun 1949, 180 juta yen pada tahun 1952, 300 juta yen pada tahun 1955 dan 600 juta yen pada tahun 1957 dan mencapai pertumbuhan 10 kali ganda dalam tempoh 8 tahun. Pada tahun 1957, Okadaya telah membuka cawangannya yang pertama di ibu kota wilayah Su. Okadaya ingin memberikan syarikat baru dengan nama yang inovatif. Berdasarkan idea dari para pekerja, pihak pengurusan Okadaya telah memilih Jasco sebagai nama yang baru. Bagi mereka, ia adalah satu nama yang dinamik dan menarik yang bermaksud Japan United Stores Company. Berpusat di Osaka, Jasco telah mula beroperasi pada Februari 1969 dengan moto menyumbang kepada penduduk tempatan melalui perniagaan. Kazuichi Futagi merupakan pengurusi Jasco yang pertama, Takuya Okada sebagai presiden dan Jiro Inoue sebagai timbalan presiden. Pada tahun 1975, Jasco dan Ogia Bersepadu telah bergabung. Ogia Jasco telah menjadi 100% anak syarikat Jasco. Penggabungan ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi keseluruhan sambil membolehkan setiap ahli mengekalkan kebebasan tertentu. Pengurusan jenis ini mula dikenali sebagai pengurusan persekutuan. Berbeza dengan pengurusan perpusat, pendekatan pengurusan ini adalah berdasarkan idea bahawa perniagaan runcit harus memberi tumpuan kepada masyarakat setempat yang menjadi asas bagi strategi pengurusan Aeon yang unik. Pada tahun 1977, Jasco telah bergabung dengan Isejin, sebuah syarikat berasaskan Kanto dan anak syarikatnya sebagai tambahan kepada Itohan di rantau Hokuriku. Kaedah pengurusan persekutuan Jasco sangat dihargai oleh peruncit di seluruh negara dan banyak lagi perniagaan yang telah menyertai perkongsian ini. Kumpulan Jasco turut memperluaskan stor rangkaiannya ke luar negara. Pada tahun 1989, Jasco telah menyambut ulang tahunnya yang ke-20. Ini telah menandakan penjenamaan semula kepada kumpulan Aeon. Pada 21 Ogos 2001, Jasco Company Limited telah menjadi Aeon Company Limited. Dengan jenama baru ini, Aeon ingin menunjukkan keazamannya dengan permulaan yang baru, iaitu selangkah ke hadapan pada abad ke-21 tanpa berpegang pada kejayaan dan nilai yang diterapkan pada abad yang lalu. Pada permulaan fasa kedua dalam sejarah syarikat ini, setiap warga Aeon telah mengambil cabaran untuk mempromosikan inovasi dengan penuh komitmen dan bersemangat. Sejak itu, warga Aeon telah menumpukan segala usaha ke arah kualiti yang lebih tinggi untuk menjadikan Aeon jenama yang terbaik dan dipercayai. Melalui percantuman hati ke hati, setiap syarikat telah menggabungkan pengetahuan dan skil mereka
supaya Aeon menjadi peruncit serantau nombor 1 di Asia dengan memberi fokus kepada kerjasama demi pelanggan dan penduduk setempat, berbeza dengan peranan peruncit yang lain. Mindset ini telah menjadi asas kepada prinsip asas Aeon. Akhir sekali, perniagaan peruncitan sentiasa berkait rapat dengan kehidupan seharian kita. Rumah, makanan dan pakaian adalah perkara yang penting dalam hidup kita. Dalam erti kata lain, peruncitan adalah industri kemanusiaan dan keamanan. Melalui peruncitan, kita dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan masyarakat yang aman. Oleh itu, sebagai peruncit, kita perlu sentiasa fokus terhadap keutamaan pelanggan. Berdasarkan komitmen korporat Aeon, terdapat satu set kod yang mengekalkan dan merealisasikan prinsip-prinsip ini. Setiap individu Aeon perlu berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan yang merupakan teras perniagaan kita. Oleh itu, prinsip asas Aeon ialah untuk mencapai keamanan, menghormati manusia dan menghargai hubungan di samping menyumbang kepada komuniti setempat melalui inisiatif yang berlandaskan pelanggan. Terima kasih di atas tumpuan anda. Semoga anda dapat memanfaatkan apa yang dipelajari daripada video ini. Terima kasih.